Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda yang sedang bersama dengan Casey pada malam ini. Kepada yang mendengar Ria 897, kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi episod Kisah Seram dalam Misteri Jam 12. Hari ini merupakan percubaan saya cuba melakukan Misteri Jam 12 live. Bagaimana dengan keadaan di YouTube? Dapatkah anda mendengar dengan jelas ataupun tidak? Saya akan bacakan komen-komen anda sebentar nanti. Ini adalah satu percubaan dahulu. Adakah muzik terlalu kuat? Ya. Jadi pada tengah malam ini saya nak berkongsi kisah yang pertama saya nak mulakan. Yang ini kiriman daripada Salma, berkongsi peristiwa. Katanya di sini kepada Casey dan juga para pendengar Ria 897. Salma ingin berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku. Yang ini terjadi sekitar jam 11 malam ketika dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Sedang memandu seorang diri daripada lapangan terbang pulang ke rumah yang terletak di kawasan Jurong West. Saya akan cuba dari masa ke semasa, ya, cuba perbaiki audio. Jadi saya akan cuba ketengahkan, ya, mungkin ada yang telah pun memberikan feedback nanti, tapi saya kongsi kisah dahulu. Ya. Kata Salma, saya pulang jam 11 malam dari kerja di lapangan terbang Changi, pulang ke rumah saya sekitar jam 11 malam dalam perjalanan memandu seorang diri pulang ke rumah. Sebelum sampai ke rumah, saya telah pun singgah. Ya, saya tinggal di Jurong, saya singgah dekat kawasan iaitu sebuah kedai kopi yang terkenal dekat Jurong. Tak perlu saya sebutkan namanya. Saya membeli makanan untuk dibawa pulang dan makan di rumah. Jadi selepas beli makan, saya pun balik rumah dekat Jurong West, letak kenderaan saya di tempat letak kereta bertingkat. Jadi apa yang berlaku? Tingkat 1, 2, 3 biasalah kalau balik malam ni memang penuh tempat letak kereta. Saya terpaksa naik ke atas, tingkat yang paling atas, letakkan kenderaan saya, dan kemudian saya turun tangga, berjalan kaki dan pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM, katanya di sini pengalaman yang tak dapat dilupakan. Bila keluar dari kereta, saya telah pun terhidu bau yang amat menakutkan. Bau yang dimaksudkan adalah bau pacai. Untuk pendengar-pendengar yang tak tahu, penonton yang tak tahu, apakah dimaksudkan dengan bau pacai? Pacai ini sebenarnya adalah bau yang digunakan sejenis wangian, dia macam serbuk, serbuk wangian yang sering kali digunakan ketika seseorang meninggal dunia sebagai minyak wangi ataupun wangian yang terakhir. Jadi di Singapura konteks pacai itu lazimnya lah digunakan sedemikian rupa. Bila orang meninggal dunia akan ditabur pacai, jadi akan bau harum, wangi. Tapi baunya ia mempunyai satu bau yang menakutkan. Sebabnya seringkali pacai ini dikaitkan dengan kematian. Saya keluar dari kenderaan saya, kata Salma, saya dapat bau pacai. Bila dah bau, terus meremang bulu rumah. Sebab kita tahu, Casey, pacai selalunya dikaitkan dengan orang yang dah meninggal dunia. Saya memang tak nak fikir apa-apa. Lalu saya pergi ke belakang kereta untuk ambil makanan yang saya beli. Saya pun keluarkan dari kenderaan. Kemudian saya mengangkat makanan tu, saya bau saja nak hilangkan bau pacai lah. Konon-konon saya beli mi goreng, saya bau mi goreng, dengan harapan saya dapat lupakan bau pacai yang saya terbau awal tadi. Saya pun langkah beberapa langkah ke hadapan. Jalan. Bau tu datang balik, ke si bau pacai. Saya terhenti seketika. Sebab saya rasa meremang dan seolah-olah dekat belakang saya ni macam ada orang ikut saya dari belakang. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya berjalan beberapa tapak ke hadapan.
Dapat rasakan lagi meremang, saya toleh ke belakang. Tidak ada orang pun. Tempat letak kereta tingkat atas tu semua penuh dengan kenderaan. Berjalan menuju ke arah pintu, saya tolak pintu. Tolak pintu tempat letak kereta. Bila saya nak turun ke bawah, bila tolak pintu, saya nak nampak tangga tau. Jadi bila saya pandang dekat tangga, saya terperasan tempat tangga, tempat letak kereta di rumah saya di Jurong West. Laluan nak turun ke bawah, lampunya gelap. Lampu tangga gelap, Casey. Lalu saya ternampak dekat tangga sebelah bawah, dekat tepi tembok, macam ada susuk tubuh berbungkus warna putih sedang berdiri tegak, yang kelihatan sama seperti pocong ataupun kelihatan sama seperti mayat yang telah pun dikafankan. Saya tidak bohong, Casey. Bila dah ternampak benda tu, saya keluar balik, tak berani nak masuk ke dalam pintu. Saya turun bawah melalui slope kereta. Daripada tingkat atas turun, jalan, pusing lagi, turun, pusing. Dan saya rasakan macam, malam ni macam lama aku nak turun tingkat 1. Saya macam merasa tak sedap hati, tapi memang tinggi. Jadi saya terpaksa terus jalan, turun sampailah dekat bawah. Saya keluar daripada kapak menuju ke arah blok saya. Sedang berjalan, bau tu masih lagi ikut saya, Casey. Masih ikut saya. Saya tengok dekat belakang, kapak saya ni dah macam rumah hantu, seram sangat. Sambil berjalan, saya membaca surah. Baca sampai depan lift lobby. Saya tekan butang lift, pintu lift terbuka. Sebelum masuk dalam, saya baca lagi surah. Saya langkah ke dalam lift. Pintu lift tertutup. Saya tekan tingkat rumah saya, tingkat 8. Lift naik atas tingkat 8. Dalam lift dah tak bau pacai lagi. Saya keluar dari lift, berjalan menuju ke arah pintu rumah saya. Entahlah, Casey, mungkin ini adalah sesuatu yang menyelamatkan saya. Katanya Salma. Saya buka beg saya, cari kunci rumah. Mana kunci aku ni? Kan aku bawa kunci, katanya Salma. Dia cuba, mana ni? Dan bayangkan pendengar Ria 897 FM, saya rupa-rupanya terlupa kunci saya, kemungkinan tertinggal dekat dalam loker di pejabat saya. Saya ketuk pintu rumah. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Tuk 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 tuk. Dia ketuk. Assalamualaikum. Yang keluar adalah bapa saya. Bapa saya keluar. Waalaikumsalam. Kejap. Buka pintu. Tak bawa kunci lagi? Bawa, Pak. Tertinggal kat kerja. Bapa saya berdiri tengok saya, dan dia tengok saya tak bawa. Kemudian dia tengok belakang saya. Pergi mana tadi? Beli makan kejap. Lepas tu balik rumah lah. Nanti dulu, jangan masuk. Kenapa, Pak? Jangan masuk, nanti dulu. Bapa saya pergi ke dapur untuk mengambil air, Casey. Air dalam jug besar. Pak, boleh masuk tak, Pak? Cepat, Pak. Saya rasa tak sedar hati lah, Pak. Tunggu, jangan masuk. Bang, kenapa, bang? Nanti saya beritahu. Bapa saya ambil jug air. Sampai depan pintu, ambil air ni. Ambil air, cuci muka kau. Kemudian curah dekat kaki. Kenapa, Pak? Buat. Saya ambil, saya lap dekat muka, saya tuang dekat kaki. Beri salam lagi. Masuk kaki kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masuk. Kemudian depan rumah saya nampak depan mata, Casey, bapa saya suruh curahkan air kan dekat atas lantai. Depan rumah ada takungan air katanya di sini. Anda bayangkan, takungan air. Saya, bapa dengan mak saya nampak atas air itu berkocak. Walaupun air itu hanya sedikit bertakung depan rumah, ia berkocak seolah-olah macam ada orang lompat dekat atas air itu. Kecik, 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 kecik. Pak, apa tu, Pak? Bang, apa tu, bang?
Dah. Bapak saya depan pintu azan Casey. Taklah kuat sangat. Dia azan, suaranya sayu saja. Takut mengganggu jiran sebelah. Kemudian bapak tutup pintu. Duduk. Bang, tadi balik engkau ada rasa apa-apa tak? Ada pak. Tadi dekat tempat letak kereta, bau pacai pak, kuat. Kau tahu tak, tadi ada hantu bungkus ikut kau balik. Hah? Bapak nampak dia ikut sembunyi belakang kau. Bila kau jalan tadi, kau rasa apa-apa tak? Meremang pak, macam ada orang ikut dari belakang. Tapi toleh tak nampak pun orang. Dia ikut, cuma kau tak nampak. Mungkin kau lupa bawa kunci ni ada sebab. Nasib baik kau lupa. Kalau kau tak lupa, kau buka pintu, kau masuk dalam, habis dia masuk dalam rumah. Okey, itu dia kisah pertama dari Salma yang berkongsi. Anda bayangkan, Salma memang tak nampak, cuma bau. Dia dapat rasakan, dia berasa meremang katanya, dan bau. Saya toleh beberapa kali memang tak nampak. Cuma sekali itulah saya nak turun tangga, kata Salma, ternampak. Sepertilah dia tak nampak jelas. Dia bukan nampak macam, oh ada orang diri. Tidak, dia nampak macam samar-samar. Ya, seperti ada sesuatu sedang berdiri. Dalam keadaan gelap tu macam sesuatu sedang berdiri, macam makhluk pocong ataupun seseorang yang telah pun mati dikafankan. Jadi itu yang dikongsi sama. Apa khabar semua para pendengar ya, dan juga yang ada sedang menonton YouTube. Bagaimana dengan audio? Ada dapat dengar teman-teman di YouTube? Boleh kongsi feedback sedikit ya. Kalau bagus, saya akan set this level untuk video-video akan datang ya. Bagaimana agaknya rakan-rakan kita boleh kongsi dengan jelas suara saya ya, sound effect okey, macam mana boleh kongsi. Ada yang kata okey audio ada yang kata tak okey saya tak faham mungkin terlampau kuat. Anda boleh perlahankan sedikit volume anda ya, sebab di sini dah rendah saya letakkan volume saya ni, takut nanti terlampau rendah tak ada yang tak dengar pula ya. Baik, itu kisah yang pertama. Terima kasih atas feedback anda yang ada di YouTube Tidak-tidaknya kalau tidak mendengar, boleh menonton saya bercerita secara live di Ria 897. Seterusnya kisah ini daripada Singapura. Kita akan beralih ke Brunei Darussalam. Ini kiriman daripada Pak Ngah. Pak Ngah berkongsi, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya adalah peminat cerita seram Misteri Jam 12. Terima kasih pada adik ipar saya yang berada di Singapura, namanya Nur Muhammad yang memperkenalkan saya dengan rancangan Misteri Jam 12 ini. Dengar sekali terus tersangkut katanya Pak Ngah. Terima kasih pada Pak Ngah, orang teman kita daripada Brunei Darussalam. Dan kata Pak Ngah, ini kejadian ini berlaku bukan di Brunei tetapi ketika dia bercuti di Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi kita dengar kisah daripada peminat Misteri Jam 12, orang Brunei, tapi kisahnya berlaku di Malaysia. Bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah yang ingin diceritakan dari Pak Ngah. Saya pernah bercuti di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dari bilik hotel saya boleh nampak dengan jelas penjara Pudu. Tapi pada waktu itu penjara Pudu ni dah tak lagi beroperasi. Ia telah pun ditutup. Dan katanya Pak Ngah, baru-baru ini pun kita tahu filem dukun yang dilakonkan tu ada babak-babak yang mana dilakonkan dalam penjara Pudu. Saya bercuti dengan isteri, kita berdua saja, kata Pak Ngah. Saya ada 2 orang anak, kedua-duanya sedang melanjutkan pelajaran di luar negara. Jadi dengan isteri lah menjadi teman. Kita mengambil peluang untuk bercuti ke Kuala Lumpur. Bila sampai di sana, menempas sebuah hotel ni ya, naik ke dalam bilik, dan saya buka saja tingkap, nampak dengan jelas penjara Pudu. Pada malam hari, saya ni memang suka berdiri dekat tingkap. Ya, nak kalau ada pemandangan yang cantik, tingkat yang tinggi, saya memang suka sangat. Di rumah saya pun saya suka diri dekat tingkap. Sebabnya depan rumah ada halaman rumah yang saya bercocok tanam. Saya suka tengok kehijauan. Tapi kalau dekat bandar ni, biasalah tengok lampu-lampu pada waktu malam. Saya pun selaklah langsir, saya tengok dekat dalam penjara Pudu.
Saya tertumpu pada satu objek dalam penjara Pudu, Casey. Pendengar Ria 897, kata Pak Ngah, dekat dalam tu saya ternampak walaupun malam gelap, tapi tak tahu bagaimana saya boleh ternampak satu objek ni kelihatan seperti cahaya lampu, bola cahaya lampu. Pada mulanya saya ingatkan ia adalah lampu keselamatan. Ciri-ciri keselamatan yang digunakan, yang diletakkan, dipasang dalam penjara Pudu lah, kata Pak Ngah. Tapi bila saya perhatikan, saya tenung, lampu tu bergerak, Casey. Dari satu sudut, jalan ke satu sudut. Satu sudut bergerak, kemudian terselindung, kemudian dia muncul balik di satu sudut. Jadi saya pun tanya, panggil isteri, sayang, sini kejap. Isteri pun datang, ya bang, awak nampak tak dekat sebelah penjara ni? Ni penjara bang. Isteri saya pun tak tahu. Ni penjara Pudu ni. Awak nampak ada cahaya tak? Isteri tengok. Isteri saya memang penglihatan tidak sebaik saya. Tak nampak lah bang, jauh sangat. Pendengar Misteri Jam 12, kata Pak Ngah, tak apalah. Saya tengok lagi, cahaya putih tu dah hilang. Ya, tidak ada lagi kelihatan. Jadi malam tu pun naik atas katil untuk tidur, diceritakan oleh Pak Ngah. Malam hari, Casey, tengah tidur, dengar bunyi tung, tung, tung. Datang daripada tingkap bilik hotel yang saya dah tutup dengan langsir. Saya baring lagi, saya cuba dengar, dia dah berhenti. Saya tunggu seminit, masuk 2 minit, tuk, tuk, tuk. Bunyi apa tu? Lalu saya bangun daripada katil. Bangun, saya ambil cermin mata saya pakai. Saya tengok, bunyi apa Kedung, 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 kedung. Saya pusing. Saya nampak di sebelah saya, sebelah kanan ni adalah tingkap langsir. Saya pergi menghampiri tingkap. Saya pegang tangan, saya selak sedikit. Astaghfirullahalazim. Casey, nasib baik saya tak selak begitu cepat dan saya tak buka besar, macam saya cuma selak sedikit saja. Cahaya bola tu saya nampak terang sangat dekat tingkap bilik hotel. Tung, tung. Astaghfirullahalazim. Saya tutup balik. Saya buka handphone, buka surah Yasin, saya baca. Baca Yasin, Casey. Isteri tengah tidur, saya tak nak baca kuat, saya baca perlahan-lahan. Baca. Jadi bila saya baca, sampai saya sebut sumum bukmum dalam bacaan surah Yasin ni, kalau Casey ada baca, ada satu ayat dipanggil sumum bukmum. Bunyi itu tiba-tiba berhenti. Saya terus baca sampai habis. Saya tutup handphone, saya letak tepi, saya bangun, perlahan-lahan bismillah, tarik langsir, cahaya putih itu dah tak ada lagi. Kisah itu satu malam lah. Kemudian saya teringat, lain kali kalau nampak benda pelik dan aneh, jangan suka menegur. Jadi saudara, itulah yang diceritakan oleh Pak Ngah yang berkongsi kisah yang diceritakan di Ria 897 FM. Wow, macam-macam kisah. Apapun jua dalam rancangan MJ12 ni, ia hanya sekadar hiburan. Jangan percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi kita anggap hanya sekadar hiburan. Ingin kepastian, rujuklah pada pakar. Jangan jadikan MJ12 ini sebagai landasan. Tapi ada baiknya kadang-kadang kita berwaspada lah. Daripada sesuatu berlaku. Berwaspada supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang sama. Yang ini daripada pendengar kita bernama Yanti. Katanya, Assalamualaikum Getsi. Waalaikumsalam. Nama saya Suryanti. Saya adalah orang pendengar daripada Melaka, nak berkongsi pengalaman. Katanya Suryanti pernah menyewa sebuah rumah di Johor, dan kisah yang dikongsi sama, anda bayangkan, oleh Suryanti. Tadi saya ada membaca kisah dan memahami pengalaman yang dikongsi sama. Sewa sebuah rumah di Johor, dia tak sebutkan Johor kawasan mana,
Dan beliau tinggal dalam rumah tu seorang diri. Sebabnya, kata Suryanti, saya mendapat tawaran pekerjaan di Singapura. Ya, pada waktu tu memang happy sangatlah dapat job offer di Singapura. Tapi saya juga ada seorang kawan yang nak kerja dengan saya di Singapura. Apa yang berlaku ni, saya telah pun menyewa sebuah rumah, sebuah rumah dekat Johor supaya senang ulang-alik lah dari Singapura pergi ke Johor, Singapura Johor. Sebab saya ni orang Melaka. Dari Melaka nak pergi Singapura, lambat laun tak balik rumah saya, kata Suryanti. Jadi saya menyewa sebuah rumah di Johor, tapi saya masih belum lagi mula kerja. Ya, saya mendapat sewa rumah tu lebih awal daripada waktu saya mula kerja. 10 hari sebelum saya bekerja di Singapura, saya dah dapat kunci sewa rumah yang saya sewa lah. Dan kawan saya pula, orang Melaka, akan bekerja dengan saya di Singapura. Akan tetapi dia hanya boleh bersama dengan saya pada 2 hari terakhir sebelum kita mula bekerja. Jadi saya sampai 10 hari sebelum bekerja. Teman saya yang kerja saya dengan saya di Singapura boleh duduk dalam rumah tu 2 hari sebelum bermula kerja. Jadi ini sedikit gambaran yang ingin diberikan kepada kita semua oleh Yanti, dan kita teruskan kisah. Ya, anda kalau jadi dalam situasi Yanti, apa yang akan anda lakukan? Ya, inilah kisah yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah seterusnya daripada teman kita. Hari pertama saya pindah ke rumah baru di Johor. Hari yang paling gembira pada saya. Dan tak sabar nak mulakan kerja di Singapura. Dah bertahun KC saya apply, 3 kali tetap tak diluluskan, akhirnya dapat. Saya pun cari rumah, jumpa rumah sewa dekat Johor. Rumah ni adalah rumah teres, mempunyai 2 bilik tidur, dapur, satu dapur, dan kemudian 1 tandas. Ruang tamu yang agak kecil. Bila sampai rumah ni, memang tak terurus lah. Sebabnya rumah ni pun dah lama orang tak tinggal. Bahagian depan rumah ni ada rumput. Rumput tu dah jadi lalang ke si. Dah jadi lalang. Jadi bila sampai tu, saya memang diberitahu oleh tuan rumah, ya, rumah saya ni keadaannya tak terurus bahagian depan rumah lah. Kalau boleh datang lebih awal. Sebab tu dia kasih saya kunci lebih awal ni untuk saya bersihkan rumah tu. Ya, halaman rumah tu, lalang-lalang tu nak kena potong. Bahagian-bahagian rumah depan tu kalau ada daun-daun kering nak disapu. Sebab tu sewanya murah sangat-sangat. Ya, jadi saya pun dapat rumah sewa ni daripada seorang kenalan yang kenal dengan lelaki yang memiliki rumah ni. Rumah ni sebenarnya adalah rumah milik arwah mak lelaki ni yang dah pun meninggal dunia. Jadi itu gambaran yang diberikan di sini. Sampai saya pun tahu memang nak lakukan banyak kerja. Kena cantas pokok-pokok, kena potong lalang-lalang dalam rumah tu agak berabuk, kena lap, kena mop. Saya buat tu semua seorang diri, Casey. Seorang diri tanpa ada teman. Yelah, teman-teman saya semua duduk kat Melaka, nak suruh datang Johor, nak tolong, nak tu, nak ni. Saya pun tak nak menyusahkan orang. Saya sampai pagi, hanya malam pukul 10, itu pun belum habis 100%. Saya mengemas, dapatlah saya bersihkan nak-nak dekat bahagian luar rumah, yang mana ada rumput-rumput yang dah tumbuh macam lalang, katanya di sini. Malam hari itu, saya pun masuk ke tandas, mandi, bersihkan diri. Tengah mandi, Casey, televisyen dekat depan ruang tamu bertukar-tukar siaran. Ada orang tukar saluran, Casey. Tengah mandi, dalam hati saya, TV ni rosak ke? Saya keluar, tengok TV tu tukar. Satu channel lain, tukar channel lain. Saya pun pergi dekat TV, saya ketuk. Tung, 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 tung. Okey, stop. Okey. Rosak kot, kata saya dalam hati. Saya ni masuk ke dalam bilik untuk salin pakaian lah, sebab saya keluar dari tandas berkemban dengan tuala. Pendengar Ria 897 FM. Bila saya dalam bilik sedang nak salin baju, saya nampak, wah ni beremang bulu roma. Saya ternampak dekat ruang tamu ada tetamu yang tak diundang tengah duduk dekat sofa, Casey. Bayangkan, saya terperanjat tengah nak pakai baju satu. Siapa? Tiba-tiba saya dengar suara garau.
Saya menangis, katanya Yanti. Menangis. Kemudian saya cakap, "Siapa tu? Siapa tu? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Siapa tu?" Casey. Saya jenguk lagi. Susuk tubuh orang yang tengah duduk dekat ruang tamu hilang, Casey. Saya segera keluar daripada bilik saya. Saya tengok televisyen masih lagi hidup. Saya pergi dapur. Saya tengok pintu dekat ruang tamu memang dah dikunci. Tak mungkin orang boleh masuk. Rumah tu cuma ada 2 pintu. Pintu depan, pintu belakang. Pintu belakang dah dikunci. Pintu depan dah dikunci. Tingkap dah diletak dengan jeriji tingkap. Malam tu saya tak boleh tahan. Saya telefon teman saya yang ada dekat Melaka. "Hello, Diana. Akulah ni, Yanti." "Yanti, macam mana rumah baru?" "Wah, best kau Sorry lah aku tak dapat join kau. Aku ada family punya hal lah nak settle ni." "Itulah aku nak tanya kau. Paling awal kau boleh datang bila Kan aku dah cakap dengan kau 2 hari sebelum kita kerja kat Singapura. Kenapa? Kau datang sini lebih awal sikit boleh tak?" "Kenapa?" "Waalaikumsalam." Teman saya Diana tiba-tiba jawab salam. Kemudian saya kata Yanti, saya tanya, "Siapa yang beri salam? Siapa tu? Apa yang siapa beri salam?" Diana tanya saya, "Apa yang siapa beri salam?" "Tak ada, tadi kan kau jawab salam. Siapa yang beri salam?" Yanti tanya pada Diana. Tak adalah. Aku dengar tadi dekat telefon ada orang beri salam. Assalamualaikum." "Engkau kan?" "Hei, aku? Tak ada. Aku tak beri salam pun." Teman saya Diana cakap, dia dengar dengan jelas suara orang beri salam, Casey. Yanti, aku minta maaf. Aku tak ada niat nak takut engkau." Tak apa. Aku call kau ni pun sebab aku nak kau datang siang lebih awal lagi. Aku takutlah duduk dalam rumah ni. Tadi aku nampak benda. Okey, kau kasih aku lagi sehari dulu, boleh? Pendengar Misteri Jam 12, Yanti terpaksa duduk dalam rumah sewa di Johor untuk sehari 2 sebelum kawannya Diana datang dan menginap rumah tu bersama dengan Yanti. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Terpaksa. Apa nak buat? Kita akan berkongsi kisah. Anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897. Ingat rancangan ini jangan kita terbawa-bawa. Sebab saya pernah berjumpa dengan beberapa orang peminat rancangan MJ12 yang mana dia juga ada beberapa orang yang mendengar rancangan ini. Ada kata bila dengar rancangan ini tiba-tiba rumahnya macam rasa tak tenteram. Jadi kalau rasa mungkin seperti itu, boleh berhenti sekejap lah. Sekejap tu bukan 5 minit. Mungkin berhenti untuk seminggu, berehatkan supaya tidak menjemput, mengundang sesuatu datang ke rumah. Entahlah, kita pun tak tahu. Ya, yang pasti saya matlamat ni bukan memanggil, tetapi hanya berkongsi pengalaman yang dikirimkan pada saya. Baik, bersama dengan saya di hujung talian kita ada pendengar yang pertama. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Imran. Panggilan dari mana, Imran? Saya panggilan dari Tokayu. Ada pengalaman tentang apa, Imran? Silakan. Saya ada duduklah di DB dekat Jalan Bahar. Dan saya telah satu hari ni saya tengah tidur dengan lagi 2 orang. Jadi tiba-tiba saya dengan lagi satu rakan saya tengah tidur. Habis satu rakan saya ni tiba-tiba pekik. Dia pekik itu. Saya pun terbangun. Saya terbangun. Kali dia kata jangan tengok sana. Jadi saya pun nak tengok. Saya nampak ada kepala sarung. Saya takut. Tapi kisi. Tu tak apa jadi.
Baik, silakan untuk berkongsi dengan saya pengalaman misteri ya. Saya pun tak faham apa dia kongsi tadi. Ya, dan yang ini daripada Joe katanya, Assalamualaikum Bro KC. Waalaikumsalam. Saya adalah salah seorang anggota paranormal. Tak perlu sebutkan nama paranormal saya, tapi untuk KC tahu, kalau KC nak ikut kumpulan paranormal saya pergi keluar jejak tempat-tempat misteri, boleh ikut kami. Saya lakukan acara jejak di tempat misteri di luar Singapura, dalam Singapura setiap hari Sabtu. Kalau luar Singapura, kita akan selalunya berangkat pada hari Khamis dan akan balik pada hari Ahad pagi. Tempat yang kita pernah pergi di luar Singapura, antaranya kita pernah ke Batam, ya, ke kawasan sungai ataupun kawasan Seladi. Ini dipanggil Sungai Ladi. Dekat Batam, Sungai Ladi ini memang popular antara tempat angker yang mana banyak kejadian kes bunuh yang berlaku dekat sungai itu. Saya pernah ke sana, katanya Joe. Dan saya juga pernah ke kawasan taklah begitu jauh, di Johor. Kita pernah pergi ke rumah yang menjadi bualan ramai, iaitu Villa Nabila, ya, tapi tidak dapat masuk ke dalam sebab kawasan tu pun dah ditutup. Tapi ini lama dahulu. Pengalaman yang saya nak kongsi, kata Joe, ketika kami mengadakan satu ekspedisi misteri di Singapura, tetapi bukan dekat pulau Singapura ni. Kita telah pun melakukan ekspedisi di Pulau Ubin, dan kita telah pun memanjat bukit. Mendaki bukit katanya di sini, mendaki Bukit Puaka dekat Pulau Ubin. Jadi untuk yang sedang mungkin menonton sekarang ini, mungkin ada yang tak tahu, Bukit Puaka, Pulau Ubin, ada sebuah bukit yang diberi nama Bukit Puaka ni. Dan Bukit Puaka ni adalah kejap biar saya akan senang sikit. Baik, Bukit Puaka ni adalah sebuah kawasan di Pulau Ubin yang mana nama tempat tu memang namanya Bukit Puaka. Dekat kawasan tu juga ada nama yang dipanggil sungai. Sungai itu dikenali sebagai Sungai Puaka. Saya pernah ke sana. Saya pernah melakukan video. Kalau anda lihat di YouTube, saya ada video tentang Bukit Puaka yang mana saya ke sana untuk melakukan sedikit penggambaran lah, menunjukkan anda sekitaran kawasan tu. Ya, jadi sekejap okey. Jadi pengalaman yang dikongsi, cerita yang diketengahkan oleh Joe ni, waktu tu saya dengan tim paranormal saya seramai 7 orang. Oi, ramai telah pun mendaki Bukit Puaka. Kami sampai dekat Pulau Ubin pada waktu petang, sekitar jam 5 lebih petang. Kami pun mula berjalan dan menuju ke arah Bukit Puaka. Bila sampai dekat Bukit Puaka, kami mencari sudut-sudut yang baik untuk kami letakkan pita rakaman dan melakukan sesi rakaman di Bukit Puaka. Kami telah pun membawa bersama dengan kami 2 orang subjek. Katanya di sini membawa 2 orang subjek, dan 2 subjek ini telah pun setuju untuk bermalam dekat kawasan beberapa hotspot di Bukit Puaka yang kami telah detect lah, telah kesan melalui infrared dan juga bacaan suhu di kawasan-kawasan hotspot ini. Nama hotspot, tetapi tempat-tempat ini sebenarnya sejuk. Jadi bila kami menggunakan temperature reader, dia bukan sembarangan KC. Ini adalah satu jenis alat yang digunakan oleh paranormal researcher. Bila kita menunjukkan temperature reader ni ke satu-satu kawasan ni, kalau ada drop in temperature, kalau kita tunjuk misal kata tala sebelah kiri menunjukkan 33 darjah Celsius, kita katanya pusingkan sedikit temperature reader tu ke arah yang lain, tidak begitu jauh, sebelah menyebelah, tiba-tiba dia turun kepada 26 darjah Celsius, ada drop in temperature. Maknanya dekat kawasan tu ada aktiviti entiti yang berlaku. Oh, gitu Jadi dikongsi oleh teman kita berkenaan dengan paranormal activity yang dilakukan ataupun researcher yang dilakukan oleh Joe. Malam tu, setelah kami pasang barang-barang pada waktu petang, malam tiba dalam hanya sejam 2. Saya pun memanggil subjek yang pertama untuk duduk dekat hotspot pertama. Kita kesemuanya ada 5 hotspot, 5 hotspot. Hotspot pertama, subjek pertama. Hotspot kedua, kita ada subjek yang kedua.
Jadi kita tinggal lagi 3 hotspot. Apa yang berlaku? Kita menggunakan alat walkie-talkie. Ya, kita akan memberitahu kalau rasa takut, terus cakap aku give up. Kru akan datang menuju ke arah korang dan akan terus tarik korang keluar daripada kawasan hotspot. Jangan keluar. Sebabnya bila dekat hotspot ni kita ada bawa seorang pakar. Pakar ni akan buat bulatan. Kalau subjek ni keluar dari bulatan tu dengan secara sendiri, dia akan diganggu, Casey. Maknanya dia boleh kena horn ataupun diganggu, benda tu boleh merasuk badannya, boleh ikut, boleh mendampingi dia, tak tahu, sekejap kadang-kadang memakan tahun. Jadi kita beritahu kalau cakap give up, aku give up, kru akan datang dengan seorang pakar, akan pakar tu buka kunci baru boleh keluar. Jadi itulah yang dilakukan. Kita ada 2 subjek, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan dalam 10 minit kita merakamkan, dia dah terpekik. Aku give up! Aku give up! Wow, katanya di sini, aku give up, aku give up. Jadi perempuan tu pula hotspotnya jauh sebelah atas, lelaki ni bawah sedikit. Katanya di sini, jadi kru saya ni terdengar perempuan yang kata aku give up, aku give up. Kru saya larilah pergi dekat perempuan tu. Masalahnya bila sampai, perempuan tu sedang duduk, tengah duduk. Kemudian salah seorang daripada kru saya ni, saya ada di sana, bertanya, kau betul nak give up ni? Kemudian dia sedang sibuk main rambut dia gini. Siapa suruh korang datang? Aku tak suruh pun. Dengan nada suara yang menakutkan. Wow. Hana, kau okey tak? Okey. Aku okey sangat. Siapa suruh korang datang? Saya dengan kru yang lain dah tahu Hana ni sebenarnya dah dirasuk. Kerana apa? Bila kita jumpa Hana bukan berada dalam bulatan. Hana sedang duduk dekat bawah pokok di hadapan bulatan. Waktu tu pakar yang bersama dengan kita ke depan dan cuba bertutur dengan Hana. Dia tanya soalan berikut ini. Hana, wak tahu tu bukan Hana. Jangan pandai-pandai masuk. Kalau tak nak kena, lebih baik kau keluar. Kemudian Hana menjawab kepada pakcik, iaitu pakar yang kami bawa. Katanya, pakcik tu cakap kalau tak nak kena, lebih baik kau keluar. Lalu Hana menjawab, aku keluar ke? Engkau berambus dari tempat aku. Bayangkan pendengar Ria 897. Hana tiba-tiba ketawa dan ketawanya semakin menyeram dan menakutkan. Memandang ke arah pakar, wak yang kami bawa ni, dikata, aku keluar ke atau engkau yang patut berambus? Kemudian Hana ketawa berkali-kali. Pakar tu terus mula membaca. Yang hairan, ini contoh bayangkan pendengar Ria 897. Bila pakar tu mula membaca, katanya di sini, contoh, saya tak baca surah yang betul, yang sebenarnya, tapi contoh bila pakar tu baca, Bismillah, pakar tu baca tu, belum habis, Hana yang kena rasuk ni, tiba-tiba tengok pakar, Bismillahirrahmanirrahim. Pakar tu terdiam. Pakar tu baca surah lagi. Tengah baca surah, pakar tu terbatuk. Hana sambung. Surah yang pakar tu baca terhenti seketika. Kemudian Hana tengok. Kau fikir aku takut dengan kau? Ini tempat aku lah, bodoh. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu pakar tidak boleh terus membaca sebab dia dah terbatuk-batuk. Anda bayangkan perkara ini berlaku dalam hutan. Pakar dah tak boleh baca lagi sebab dah terbatuk-batuk. Wak okey tak? Wak, kita kumpulan paranormal mengharapkan pakar ni untuk meredakan keadaan.
Sekarang Pakar ni pula tiba-tiba terbatuk-batuk ke si? Ai. Kalau dah batuk, macam mana kau nak baca? Bayangkan, keadaan pada waktu tu memang tegang. Saya terpaksa, kata Joe, menyuruh beberapa kru yang lain pergi dekat subjek yang pertama, lelaki tu. Sebelum ni, kata kita berhenti, batalkan operasi malam ni. Lelaki tu pun ikut datang. Pakar tu masih terbatuk-batuk, minum air terbatuk-batuk. Pakar tu cuba lawan, cuba baca. Allah. Tak boleh, Casey. Ilmu kau tak kuat. Kau datang tempat aku. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Anda dapat lihat bila pakar tu terbatuk-batuk, ini kemungkinan yang digunakan makhluk yang merasuk tubuh Hana, seorang subjek untuk satu rakaman paranormal ni, sesuatu yang telah pun melawan pakar tu. Jadi akhirnya kita cuba mengangkat Hana. Hana lawan, meronta, sampaikan 4 orang lelaki, Casey, cuba tarik dan angkat. Kita tak mampu gerakkan dia. Tak mampu. Pakar masih lagi terbatuk-batuk. Pakar tu keluar daripada hadapan. Dia terus turun ke bawah. Terpaksa kita semua berkumpul bermalam depan Hana. Sebab kita tak nak Hana ni lari dan sesuatu berlaku dengan dia. Tak seorang pun tidur. Kita duduk beramai-ramai dan Hana masih duduk dekat bawah pokok bermain rambut. Sambil tu dia menyanyi. Anda bayangkan pendengar Ria 897. Daripada malam masuk ke awal pagi sampailah dekat subuh. Akhirnya Hana sedar. Tapi masalahnya benda tu dah rasuk dalam badan dan tak nak keluar daripada tubuh Hana. Bila pulang ke Singapura, pakar tu memohon maaf. Dia mengatakan dia memang pada waktu itu tak boleh berbuat apa-apa, seolah-olah dia ni dikawal oleh makhluk tu. Selepas kejadian malam itu, kata Joe, saya dan teman-teman yang lain bersependapat yang kita tidak boleh teruskan lagi upacara subjek yang kita lakukan pada malam itu. Malah kita hanya sekadar keluar beramai-ramai night walk dengan menggunakan alat-alat yang kita ada, dengan harapan kita akan mungkin bertemu. Bukan secara fizikal, tetapi bertemu ketika kita melakukan adventure pada waktu malam. Terima kasih dari Joe untuk Misteri Jam 12. Baik saudara, itulah kisah yang dikongsi sama oleh Joe. Sebenarnya kisah Joe ni agak panjang sedikit. Saya dah potong dan ringkaskan. Saya padatkan dengan inti-inti yang perlu saya kongsi dengan anda. Anda bayangkan Joe bawa pakar, kerja pakar tu untuk pagar, kerja pakar untuk jaga kalau sesuatu berlaku, pakar datang in action. Akan tetapi pakar tu pula yang kena ganggu. Sampai terbatuk-batuk tak boleh baca. Yang hairan tu, bagaimana makhluk yang merasuk tubuh Hana boleh sambung baca surah-surah yang pakar tu baca. Wow. Ini suatu yang sungguh luar biasa. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello? Dia mungkin segan nak bercakap dengan saya. 669-11897. Silakan untuk berkongsi kisah pengalaman misteri anda. Sementara ada yang memanggil sekarang ini, menelefon. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Okey, silakan. 669-11897. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini kisah daripada Kak Sharifah dari Bedok North. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah ini berlaku dekat
rumah kakak. Ya, ini kejadian terjadi selepas arwah mak meninggal dunia. Kakak, suami, anak-anak tahu mak ada mengamalkan sejenis ilmu yang mana kita memang dah tak boleh nasihatkan dia. Bukan tak pernah, tapi itulah, dah menjadi tabiat. Apa dia buat pun dia rasakan betul. Kesian melihat arwah mak hidup ditipu, ya, bukan ditipu oleh manusia, tetapi ditipu oleh janji-janji iblis dan syaitan. Mak dalam rumah pada waktu malam, Casey, dia akan mengasapkan keris, katanya Kak Sharifah. Sebelum tu kakak nak beritahu, Sharifah ni bukan nama kakak yang sebenar. Kakak pun tak naklah tahu, tak naklah berkongsi aib keluarga, asalkan orang tak kenal dengan kakak. Jadi mak kakak ni ketika dia hidup, dia ada melakukan beberapa perkara yang kakak tak nak sentuh. Tetapi satu perkara yang mak suka lakukan adalah mengasapkan keris-keris yang mak simpan. Setiap hari Khamis malam Jumaat, mak akan hidupkan tempat bara, letak kemenyan, keris tu akan diasap satu persatu, dari yang kecil sampailah keris yang panjang. Dan akan arwah mak buat perkara berikut ini. Dia akan ambil salah satu keris kepunyaan dia, dia akan keluarkan lidah, dia akan tusuk-tusuk, cocok-cocok lidah dengan keris tu sampai lidahnya berdarah. Wow. Lidah sampai lidah mak berdarah. Bila dia buat demikian, dia akan menghasilkan suara bunyian yang menyeramkan. Jadi Kak Sharifah tidak beritahu bagaimana. Jadi anda bayangkan arwah mak dalam bilik nanti asap kemenyan, dia ambil keris, dia menyangkung depan tempat bara kan. Ini contoh, saya pun tak tahulah kemungkinan. Seram Anda bayangkan arwah mak berbuat demikian. Dia akan, dan darah akan menitis di atas keris-keris yang lain. Dipendekkan cerita pada kata Kak Sharifah, bukan nama sebenar. Arwah mak meninggal dunia dalam keadaan yang sukar. Tapi Alhamdulillah, akhirnya dapat dibantu dan dapat pergi. Tapi masalahnya, selepas mak meninggal, dalam rumah ni agak lain sedikit. Kakak dengan anak pernah nampak arwah mak dengan lidah panjang berdiri dekat ruang tamu. Kakak pernah mimpi arwah mak datang. Lidah terjelir keluar, dia bercakap, kakak tak dapat dengar apa dia cakap. Aku. Seolah-olah kedengaran macam Sharifah tolong aku, Sharifah tolong aku. Dalam mimpi kakak, arwah mak datang, lidah dia tak boleh bercakap. Apa mak, saya tak dengar mak. Mak, saya tak dengar. Saya mampu bercakap dengan mak. Saya kata, mak saya tak dengar. Tapi lidah mak masih. Setiap kali mak cuba nak cakap, lidah lagi panjang, lagi panjang, lagi panjang. Aku. Wow. Dan akan saya terbangun. Astaghfirullahalazim. Mak. Itu yang berlaku. Saya nak tanya pendapat pandangan para pendengar Misteri Jam 12. Kenapa saya mimpi mak dalam keadaan sedemikian? Adakah benar saya dengar katanya Sharifah tolong aku, Sharifah tolong aku? Tapi setiap kali dia bercakap, lidahnya makin panjang, dan akan membuat dia sukar untuk bercakap sampaikan saya tak faham apa yang mak saya katakan. Terima kasih kepada anda yang menonton, yang mendengar. Selamat tengah malam. Wow, jadi ada bayangkan arwah mak Kak Sharifah. Kak Sharifah, terima kasih kerana sudah berkongsi. Benar ataupun tidak ya, satu pengalaman yang ataupun cerita yang amat luar biasa sangat-sangat. Ketika hidup ni mungkin mak Kak Sharifah ni adalah seorang tukang ubat lah. Kemudian dia simpan keris, dia asapkan keris, dia tusuk lidah. Darah tu menitis kena keris. Konon macam, mohon maaf kalau saya salah Kak Sharifah, mungkin kalau seperti beri makan kepada keris yang disimpan tu. Arwah meninggal dunia, ya, agak sukar mengikut ceritanya. Akhirnya dapat mengembuskan nafas terakhir. Setiap penyewa akan pergi, dikebumikan, balik rumah. Beberapa malam tu anak dengan mak nampak lidah arwah mak
lidah panjang tengah berdiri dekat pintu dekat ruang tamu. Kemudian Kak Sharifah mimpi arwah mak cuba bercakap tapi tak boleh. Yang lidahnya wow. 669118997. Hello, selamat pagi. Halo, Kes, apa kabar? Pak Raden, ada kronik kes ya? Ya, Pak Raden. Pak Raden, sebelum Pak Raden berkongsi kronik kes, tadi ada kisah ibu Kak Sharifah. Dia sudah meninggal, bukan? Dia meninggal, dan sebelum dia meninggal tu dia ada banyak keris disimpan. Jadi macam-macam juga. Setiap hari Khamis malam Jumaat, setiap hari Khamis malam Jumaat ni dia akan asapkan keris tu, kemudian dia akan tusuk cocok lidah dengan keris sampai berdarah. Ya, ini maknanya sedih nak cakap. Mudah-mudahan roh rahmannya tu diampuni Allah Ta'ala. Kesi tahu tak, setiap ilmu sesat, ilmu hitam yang kita tuntut atau apabila kita kembali ke rahmatullah, sebab yang dia mimpi itu sebenarnya memang ada kenyataan. Apabila kita menuntut apa juga ilmu hitam atau benda-benda yang kita simpan tu, dan apa yang kita buat dengan keris tu dengan cara-cara yang agak aneh tu, sebenarnya ibarat orang Melayu cakap senjata makan tuan. Itu pasal orang cakap apa ilmu hitam yang kau tuntut, kau menyihir orang, tapi jangan lupa kadang-kadang benda tu juga makan diri sendiri. Ini Pak Din cakap pasal yang dia mimpi tentang ibunya tu apa? Dalam mimpi ibunya tu cocok lidah ya? Dalam mimpi ibunya datang seolah-olah kedengaran macam ibunya tak boleh bercakap tau, lidah dia panjang sangat. Dia kata macam kedengaran macam, Sharifah tolong aku. Ini Pak Din cakap dari segi bukan masuk agama. Apabila orang menuntut apa saja Casey, kalau dia tak buang benda tu atau dia tidak dapat keluarkan, orang kata amalan dia apabila mati, yang terseksa tu adalah apa tau Casey? Karennya dia terseksa Casey. Kan benda tu menghantui karennya. Itu pasal apabila jangan kita meninggal, kita kesaka kita tu tak dihantar cumput karen tu, akan orang kata kirakan terseksa oleh ilmuwan amalan kita. Itu pasal maknanya orang berkata, apa yang kau buat jahat, kau akan ditutup jahat, dan rohani kau pun akan menerima kejahatan, dan karen kau pun akan menjadi jahat. Boleh Pak Din kes kronik kes tak? Silakan Pak Din. Ini Pak Din nak kes satu kronik kes. Orang kata kirakan Pak Din cakap ikhlas. Ini couple tunang Casey tahu tak, ni Pak Din cakap betul. Casey tanyalah pekerja-pekerja dipanggil Park and Ranger. Mungkin diorang ni tak nak bersuara dekat radio. Park and Ranger ni pekerja diorang, officer Park and Ranger officer ni, diorang pun banyak pengalaman Casey, tapi mungkin kerana diorang malas nak bercerita, kata mungkin diorang sibuk. Ini kes satu kronik apa tu Casey Pak Din cakap. Satu couple ni, diorang kau baru bertunang, yang kau sedih, Casey tahu tak, Pak Din mengobat. Orang kata couple yang tersampuk, orang kata lepas diorang balik, orang kata diorang tersampuk dekat mana tau Casey? Dekat dalam kereta juga. Kes kronik dekat bawah blok. Bila pakai tunang dia ni hantar dia mak tunang dia balik, tapi dia dua-dua orang kata histeria sampai antuk-antuk kepala dekat pohon kereta. Publik tengok kenapa, orang ingat diorang bergaduh, rupanya dua-dua histeria. Puncanya kenapa? Sebenarnya Casey tong kau maghrib orang kata kirakan kau balik rumah lah. Yang laki-laki perempuan memanglah kau tunang, mungkin tak boleh berpisah ke apa, dok kau terlampau sayang. Tapi kenapa orang kata maghrib Casey tu apa tak? Diorang berasmara dalam dekat mana tau Botanical Garden. Botanical Garden ni Casey adalah satu sejarah yang kronik. Walaupun diorang tu modern, Casey tanya ranger-ranger yang dulu, diorang kalau pergi ke kenapa diorang mesti berkawan. Bukan kerana diorang tu takut Casey, sebab uniform diorang tu berani, membuatkan diorang berani. Tapi ada misteri yang balik Botanical Garden Casey. Sebab apa? Botanical Garden tu adalah markas-markas alam-alam sesat yang berterbangan di malam. Casey tu apa tak? Diorang pergi appointment, diorang masuk dekat sebelum dah nak maghrib ini kan, Botanical Garden kan buka sampai pukul 6, pukul 7, kadang-kadang 8 baru dah close. Jadi sebelum penghujung maghrib kau baliklah rumah buat amal ibadat ke apa. Dia duduk berdoaan macam loving couple, dan akhirnya orang kata kes cakap jujur, cakap terus terang, berombes, mereka berasmara dana. Bila balik aja orang kata dua-dua benda halus dah ikut. Itu pasal Casey, apa benda yang kita lakukan tanpa, memang kita sekarang tunang ni bulan murim tau. Habis yang kau pergi kronik, kau berdoa dekat satu tempat Botanical Garden apa pasal? Ini Pak Din cerita ni, lepas dia cakap Pak Din,
saya balik kat Botegada sebab apa, saya dengar tunang saya cakap ni, tunang saya ni satu kes kronik, suka kepada natural beauty, the beauty of the alam semula jadi. Pada cakap, kalau kau buta besar jadi, yang kau pergi botanical garden maghrib tu apa? Kasi tahu tak? Bila orang, kenapa bila maghrib, kenapa orang cepat-cepat buat, orang tua-tua dulu di masin mulut dia. Maghrib jangan berkeliaran lah, orang kata kirakan tak bagus. Kasi tahu tak? Bila maghrib nak menjema, tanduk iblis, tanduk setan tengah mula nak keluar kasi. Itu pasal orang kata, dan diorang akan hidup di kala malam dan itu pasal bila maghrib ni jangan ingat pun tak kasi. The devil's may horn tanduk iblis, tanduk setan akan menjelma dan akan keluar dan diorang akan masuk ke dalam alam-alam, masuk melayap mencari manusia berkeliaran. Dan ini puncanya Pak Dia cakap ikhlas. Inilah sebabnya orang kata, orang Melayu cakap apa tahu, ikutkan hati mati, ikutkan rasa binasa, dan kau ikutkan nafsu, kau kena kes tersampuk kronik. Bukan. Dan akhirnya apa terjadi bila dia balik, ni Pak Dia cakap perkara ni dia balik apa tahu, bawa blok dia balik, orang kata belum lagi dia sempat pergi kapak aja, orang kata kirakan dia masuk gitu, masing-masing dah agung kepala, masing-masing dah menurun sampai kes nasib baik, tengok syukur kereta ni ada horn kan. Pasal Allah Ta'ala dia antukkan kepala dia kat horn, antuk-antuk gini, dan dua-dua dah macam keadaan histeria, dan akhirnya public horn yang begitu kuat akhirnya mengundang orang, dan orang undang, orang kata nasib baik dia buka kereta tu, dia windscreen dia tak tutup, dan akhirnya terjadi apa rupa. Dia cakap kenapa sekali bila dia mak dah sebek, dia hantar je rumah tunang perempuan, sekali satu perempuan tu neighbor kan, tengok neighbor berjiran baik, sekali cakap contoh ni si Kamalia ni, orang kata kirakan dengan tunang dia kenapa jadi gini. Diorang panggil orang tua dia, cik anak perempuan awak ni, orang kata dengan tunang dia kenapa dia gangguan ke dekat kereta, kita ingat dia bergaduh ni, rupanya tersampuk. Dan kalau kau beromen di kala maghrib, sudah boleh balik maghrib, kau jangan main tahu tanduk setan banyak keluar sama hanya betul lah iblis. Dan akhirnya terjadilah orang kata tersapuk, dan mak dia cakap tak apa, sampai diorang bikin, paling cakap diorang nak panggil polis, tapi mak cakap jangan panggil polis, diorang bukan apa-apa, this not dia bergaduh. Dan akhirnya nasib baik orang kata kira Pak Din, dia call Pak Radin, Pak Din bantu, tapi cuma malu lah ada crowd menyaksikan. Pak Din tak ada satu tempat apa tempat saya tak, aku nasib baik diorang tak apa, nasib baik aku minta janganlah orang viral kan aku tengah bantu orang dekat tempat public. Tapi tak berapa banyak orang, pasal apa diorang balik dah malam ke si, ibarat dalam pukul 6 mungkin diorang lepas betul berayap-rayap ke, lepas diorang pergi mana-mana bermanja, lepas bote dia pergi makan, dia makan tu benda halus tu dah masuk kat badan diorang. Kesi tahu tak apa benda orang kata kirakan jangan main-main Kesi. Tempat-tempat yang angker ni janganlah tempat kau menaruh kasih sayang, mencurahkan rindu berpeluk-pelukan, sebab nanti alam lain pun dopang semangkuk nanti peluk badan korang dua dah terjadi. Dan akhirnya bila Pak Din datang, betul-betul Kesi orang kata masing-masing dah macam ibarat histeria dah gini. Bila Pak Din panggil dia tembak, dia nak tumbuk yang laki-laki akan ganas. Nampak? Itu pasal laki-laki kau tersapuk lagi ganas. Perempuan kau tersapuk.com macam mengerang, macam menangis, macam mengiring-iring, menggila-gila. Tapi laki-laki lebih agresif, macam credible hak. Dia kata apa kau jangan ganggu aku. Tapi Pak Din dapat mengatasinya. Pak Din cakap orang kata suruh bapaknya lah. Bapaknya pun ada tahu juga surat. Awak bantulah, ini doktor awak kan, anak perempuan awak. Cuma cakap malunya saya encik dengan Pak Radin, orang kata maaf sikit. Itulah saya cakap dengan anak saya, tunang-tunang jangan selalu jumpa. Dia selalu jumpa pula, sabarlah, hari nanti bahagia kau nak kahwin tak apa lagi. Dan akhirnya Pak Din bantu dan dapat diselamatkan. Je Pak Din bercerita Pak Imah siapa-siapa loving couple atau orang-orang bercinta atau kasih suami isteri ke apa, jangan bawa anak-anak merayap di kala senja atau di daerah tempat botanic garden ke atau dekat East Coast ke apa ke si. East Coast memang bagus, tempat bagus, tapi kita tak tahu waktu maghrib adalah waktu-waktunya tanduk setan dan setan berkeliaran mengganggu orang. Nasib malang tertimpulah perkara begini. Tapi akhirnya kronik kes kerana kau bermanja tempat yang privacy orang kata, dan akhirnya kau tersampuk. Syukur Rabbi dapat disettle. Itu sajalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada semua. Terbatuk pula Saya jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Terima kasih yang sedang menonton live, dan selamat malam dan bye-bye. Ya, bye-bye. Terima kasih yang ada di YouTube
di YouTube, di Udara Ria, dan esok 2 lagi keping tiket akan saya berikan. Terima kasih. Bye-bye.